Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Naim bin Jeffrey dan nombor matrik saya 20FA02031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhair bin Muhammad Hanafi, nombor matrik 20FA02032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Hamzi bin Suhaimi, nombor matrik 20FA02035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahari bin Zamri, nombor matrik 20FA02023. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Panic Disorder atau dalam bahasa Melayunya gangguan panik. Gangguan panik adalah keadaan yang diklasifikasikan sebagai serangan kecemasan yang boleh berlaku secara tiba-tiba di mana sahaja dan tak kira sesiapa. Gangguan ini boleh berlaku berulang-ulang kali. Ia selalunya berlaku pada akhir remaja dan pada awal dewasa. Gangguan ini sering berlaku pada golongan wanita berbanding dengan golongan lelaki. Namun, tidak semua yang mengalami serangan panik akan terkena gangguan panik. Seseorang mungkin terkena gangguan panik jika sering terkena serangan panik pada waktu yang tidak dijangka dan tanpa sebab yang jelas. Antara faktor-faktor ataupun punca yang menyebabkan seseorang itu menjadi panik adalah disebabkan oleh yang pertama adalah disebabkan oleh stres. Contohnya, seseorang pelajar itu diarahkan oleh seorang pensyarah untuk menyiapkan kerja ataupun assignment pada masa tertentu, lalu pelajar tersebut tidak dapat menyiapkan pada tempoh awal yang diarahkan untuk menyiapkannya dan membuat kerja pada akhir-akhir tarikh-tarikh untuk menghantar kerja tersebut. Ini menyebabkan pelajar tersebut akan menjadi panik untuk menyiapkan kerja tersebut. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh perubahan suasana secara tiba-tiba. Contohnya, pada awal tahun 2020, kerajaan telah mengisytiharkan bahawa negara kita akan membuat Perintah Kawalan Pergerakan. Lalu, semua masyarakat mengambil keputusan untuk membeli barangan secara panik kerana dikhawatiri bekalan makanan dalam negara tidak mencukupi. Yang ketiga pula adalah disebabkan oleh genetik ataupun memiliki keluarga dengan riwayat serangan panik. Yang keempat, mengalami trauma ataupun pengalaman yang membuat diri sangat tertekan. Kesan serangan panik terhadap diri, sekeliling dan masyarakat. Menurut Persatuan Kegelisahan dan Kemurungan Amerika, gangguan panik boleh menyerang pada bila-bila masa dalam kehidupan. Ia paling sering bermula pada usia remaja atau dewasa. Gangguan panik boleh membawa kepada gangguan yang serius dalam berfungsi setiap hari dan menjadikannya sukar untuk menangani keadaan normal setiap hari yang boleh mencetuskan perasaan panik dan kebimbangan yang sengit. Dalam sesetengah kes, orang yang mengalami gangguan panik bahkan mungkin menghindari situasi
tempat atau orang tertentu untuk mengurangkan kemungkinan mengalami serangan panik. Kerana gangguan panik sering membawa kepada individu yang mengelakkan situasi atau objek tertentu. Ia juga boleh menyebabkan fobia. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami gangguan panik mungkin berhenti meninggalkan rumah untuk mengelakkan serangan atau kehilangan kawalan di halayak ramai. Kesimpulannya ialah kita tak dapat elak panik ni. Sebab apa? Kadang-kadang panik ni datang dalam bentuk mengejut. Antara ciri-ciri panik, apabila kita dekat situasi tu, kita rasa keadaan mendesak untuk lari pada situasi tu. Kedua, kita akan rasa mual, nak muntah. Selain tu, lutut akan rasa lemah. Kadang ada juga yang panik ni berlaku sampai membuatkan kita punya jantung berdegup laju. Cara mengatasinya ada banyak, tapi antaranya ialah kita boleh jumpa dengan kaunselor untuk kita ubat diri kita, ataupun kita bawa orang yang selalu menghadapi panik ni untuk kita jumpa kaunselor. Mereka tahu untuk cara-cara mengubati atau melakukan ujian kepada orang yang selalu menghadapi panik ni. Selain tu, kita boleh melakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh supaya kita punya badan dapat rehat, kita punya otak dapat rehat daripada perkara stres yang kita lakukan seperti kerja ataupun assignment-assignment yang diberi. Dengan tu kita akan merehatkan minda kita dengan baik. Selain tu, tidur yang mencukupi juga sangat penting. Sebab apa? Apabila kita tidur dengan cukup, kita akan rasa otak kita ni apabila bangun pagi dia akan berfungsi dengan baik. Maknanya dia cukup rehat otak kita ni. Otak kita ni perlu rehat juga untuk mereka bekerja dengan baik lah. So sebagai peringatan, apabila kita menghadapi panik, kita fikir betul-betul dalam keadaan tu apa yang perlu kita buat supaya ia tidak memudaratkan diri kita dengan orang sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.